Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke kampus dan kita dapat bersama meneruskan pengajian kita. CTU 264 adalah kursus pengurusan maklumat Islam. Subjek yang menjadi subjek teras yang diwajibkan di peringkat universiti supaya pengajian ataupun pembelajaran kita tentang sains maklumat, tentang ICT dan sebagainya, kita teraskan kepada Islam. Dan untuk topik pertama kita adalah epistemologi Islam. Ya. Tajuk-tajuk yang seterusnya nanti kita akan fokuskan kepada pengurusan prinsip-prinsip sumber-sumber yang menjadi autoritatif dan autentik dalam Islam, juga etika yang sepatutnya dan beberapa aspek falsafah dan aspek sejarah, insya-Allah. Untuk tajuk epistemologi Islam, kita mengharapkan pelajar akan dapat memahami maksud epistemologi dalam pengajian ilmu falsafah dan ilmu sains. Seterusnya mengenal pasti sumber dan klasifikasi ilmu dan maklumat menurut Islam. Yang terakhir untuk kita mengenal pasti ciri-ciri sumber ilmu yang kita ambil kira sebagai autentik dan autoritatif. InsyaAllah satu pembelajaran yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita semua faham. Baik, untuk kita memahami asas kepada pengajian ilmu dan maklumat. Ilmu dalam dunia dipecahkan kepada ilmu falsafah dan ilmu sains. Ilmu sains adalah ilmu-ilmu yang boleh dibuktikan secara empirical, ilmu yang dijalankan eksperimen, ilmu-ilmu yang sangat cepat berubah, sangat cepat berkembang berbanding dengan ilmu falsafah yang menjadi ilmu teras, ilmu yang bersumberkan kepada akal, ilmu yang agak lambat perkembangannya dan tidak dapat dibuktikan dengan eksperimen dan secara empirical, tetapi ia menjadi dasar dan asas untuk kita memahami ke ilmu sains dan ilmu falsafah ini saling lengkap melengkapi. Baik, di bawah ilmu falsafah kita ada bidang ontologi, bidang aksiologi dan juga bidang epistemologi. Ya, yang kita akan bincang dalam subjek ataupun dalam tajuk pertama ini adalah epistemologi. Ya. Dan kita akan sentuh juga nanti dalam tajuk-tajuk berikutnya tentang aksiologi kerana dia menyentuh tentang etika dalam pengurusan maklumat dan pengurusan ilmu. Ontologi dia berkisar tentang kewujudan, teori-teori kewujudan. Manakala aksiologi adalah teori-teori tentang baik buruk sesuatu perkara, cantik atau hodoh sesuatu perkara, logik atau tidak logik sesuatu perkara. Itu yang dipecahkan kepada etika, estetika dan logika. Manakala epistemologi ialah satu sub bidang kepada falsafah yang menyentuh tentang ilmu, maksud ilmu, sumber ilmu, ciri-ciri ilmu, penjenamaan ilmu. Ya. Contohnya, kenapa kalau kita belajar ilmu tentang Bukit Bukau, itu adalah ilmu geografi, contoh. Bagaimana nama geografi itu diklasifikasikan untuk ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tanah, tentang tempat dan sebagainya. Itu adalah ilmu falsafah yang kita tidak boleh nak buktikan secara empirical, secara kita kata dengan proof yang mengatakan memang itu memang itu ilmu geografi. Tapi diterima ramai bahawa itu adalah ilmu geografi. Begitu juga tentang sejarah, matematik dan sebagainya. Baik, untuk menyentuh tentang epistemologi, epistemologi berasal dari dua perkataan. Ya, yang berasal daripada perkataan Latin, ya, satu ketika dulu, iaitu episteme dan logos. Episteme bermaksud teori, logos bermaksud ilmu. Jadi epistemologi ialah teori ilmu. Dan bila kita sentuh tentang teori, bermakna dia adalah philosophical. Dia tidak berbentuk saintifik. Kalau kita bercakap tentang satu campur satu, dia adalah dua. Tetapi
dari sudut falsafah, bila ada percampuran, maka dia akan bertambah. Itu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Dan kalau kita bercakap tentang ilmu, ya, kita akan menyentuh tentang konsep ilmu, kemudian kita akan menyentuh tentang sumber ilmu, dan kita juga akan menyentuh tentang klasifikasi ilmu yang kita perlu faham, yang kita perlu kenal untuk kita memahami selanjutnya bagaimana nak menguruskan ilmu dan maklumat dalam menurut perspektif Islam. Dari sudut bahasa, perkataan ilmu ni adalah perkataan yang berasal daripada perkataan Arab. Ya, atas kata dasarnya alima ya'lamu ilman, ya, yang bererti tahu, pengetahuan. Alima maknanya tahu. Dari sudut epistemologi, dari sudut terminologi, ya, Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attash mentakrifkan ilmu sebagai ketibaan satu makna ke dalam diri seseorang hasil dari maklumat yang benar. Jadi daripada satu maklumat, bila sampai maksud ataupun kita faham dan kita bermakna, maklumat yang sampai tadi itu bermakna dan berguna untuk kita, maka itu adalah ilmu. Saya bagi contoh. Bila kita baca berita dalam akhbar ataupun dalam secara atas talian, ya, kita baca berita tentang satu kejadian tanah runtuh di satu tempat, dan kita hanya baca dan kita tahu berlaku tanah runtuh di situ. Tapi bagi orang yang menganggap itu ilmu, ya, orang yang dalam bidang contohnya dalam bidang pengurusan tanah ataupun pengurusan risiko ataupun alam sekitar, apabila dibaca berita tadi, mereka menganalisis, mereka mengkaji lebih lanjut, mereka memahami sebab berlakunya tanah runtuh tadi, faktor-faktor kesan, ya, dan bagaimana kaedah untuk mengatasi, ya, kalau ia berlaku lagi. Ini menjadikan berita tadi sebagai ilmu kepada orang yang membaca dalam keadaan yang kita kata sampai tiba makna dalam diri mereka. Sebab itu ada yang kita baca benda perkara yang sama, tapi bagi kita dia adalah satu maklumat, sekadar tahap maklumat, tapi bagi setengah-setengah orang dia mencapai tahap ilmu dan boleh jadi mencapai tahap hikmah. Ya. Baik, sumber ilmu dalam Islam. Bila kita bercakap tentang sumber ilmu, ada dua sumber yang asas, iaitu sumber wahyu, sumber akal, ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai nakli dan akli. Ya. Sumber nakli adalah sumber daripada wahyu, daripada Tuhan, dan sumber akli adalah sumber yang berasal daripada pemikiran manusia. Dan ada juga yang kita mengambil sumber ilmu, sumber maklumat tadi menerusi panca indera dan juga daripada alam persekitaran kita. Dan ini semua adalah sumber-sumber yang boleh memberi maklumat, memberi pengetahuan ilmu kepada kita pada masa-masa yang kita perlukan, mengikut kesesuaian. Dan seterusnya, apa yang kita bincangkan dalam tajuk ini adalah tentang klasifikasi ilmu. Ya, dan ini dibuat klasifikasi ini menurut setengah-setengah para ulama kita yang pakar dalam bidang keilmuan, yang pakar dalam bidang maklumat. Contohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Khaldun dan juga Al-Ghazali. Ya. Menurut Al-Kindi, ilmu itu dibagi kepada dua. Satu ilmu wahyu, satu lagi ilmu kemanusiaan. Ya. Dan ilmu wahyu itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah, manakala ilmu kemanusiaan adalah ilmu-ilmu selainnya. Ya. Selain daripada wahyu, ilmu-ilmu yang disebut oleh Al-Kindi sebagai ilmu sains tabi'i, matematik, metafizik, logik, ya, dalam bentuk yang praktikal, dalam bentuk yang saintifik, akhlak, pengurusan rumah, pengurusan bandar, dan pengurusan-pengurusan ataupun ilmu-ilmu yang berbentuk saintifik, ilmu-ilmu yang berbentuk eksperimental, berbentuk empirical, itu dipanggil sains praktikal.
Manakala yang dalam konteks filosofi dipanggil ilmu sains teori. Tadi. Dalam pandangan Ibn Khaldun, ilmu itu terbahagi kepada dua, ilmu ulum naqliyah dan ulum aqliyah. Ya. Ilmu-ilmu naqli iaitu ilmu-ilmu yang diturunkan daripada langit. Ya. Ilmu Al-Quran, Al-Hadis, Tauhid, Syariah, Nasih, Mansukh, Sanad, Usul Fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ini contoh-contoh ilmu yang dikira sebagai ulum naqliyah. Manakala ulum al-aqliyah adalah ilmu yang dicipta oleh manusia. Ya, logik, astronomi, fizik, muzik, matematik, metafizik. Ini ilmu-ilmu yang dikembangkan, yang dibangunkan oleh pakar-pakar, oleh tokoh-tokoh keilmuan kita yang lampau. Manakala Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada dua bidang besar, iaitu ilmu akal dan ilmu agama. Ilmu agama termasuklah ilmu usuluddin dan ilmu furu'uddin. Manakala ilmu akal ni adalah ilmu yang dibangunkan, yang dihasilkan oleh pemikiran manusia, oleh termasuk melalui eksperimen, empirik secara empirikal, ilmu perubatan, ilmu meteorologi, mineralogi, kimia, metafizik, mantik, matematik, ya. Itu semua pembahagian yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Baik. Apa yang kita boleh faham secara mudah, ilmu naqli dan ilmu akli, perbezaannya ada perkara-perkara yang perlu kita fahami secara mudah. Ilmu naqli kefarduannya adalah fardu ain, manakala ilmu akli adalah kefarduannya fardu kifayah. Ilmu naqli terkandung dalam akidah, syariah dan akhlak, manakala ilmu akli dia merangkumi ilmu kemanusiaan, kemasyarakatan, sains tabi'i dan sebagainya. Ilmu naqli sumbernya wahyu, ilmu akli sumbernya terhad kepada pemikiran, akal dan panca indera. Skop yang ada dalam ilmu naqli boleh melangkaui jangkauan akal dan panca indera kita, manakala ilmu akli terhad dalam jangkauan akal dan panca indera kita. Sasaran ilmu akli dia lebih untuk mengisi keperluan roh manusia. Ilmu akli dia lebih mengisi keperluan kehidupan kita, keperluan akal dan jasad kita. Ya. Ilmu naqli dapati melalui kitab-kitab yang tersurat, melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul, kemudian ditulis dalam bentuk kitab. Ya. Manakala ilmu akli, kita pelajari, kita mengambil iktibar dari sudut hikmah, dari sudut yang tersirat untuk kita ambil dalam membimbing kita mengenali Tuhan. Ya. Ilmu naqli secara langsung, secara direct. Apa yang disampaikan oleh wahyu itu adalah hidayah ataupun bimbingan kita, panduan kita untuk kita bawa dalam kehidupan. Tapi ilmu akli, ilmu yang kita boleh pelajari, boleh kembangkan dan kita ambil hikmah yang tersirat untuk kita memahami, untuk kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kalau kita tengok dalam konteks yang lebih mudah, sumber ilmu ini kita bahagikan kepada dua. Ya. Tadi menurut para ulama, dan ini kesimpulan ringkasan yang kita boleh faham lebih mudah.
Sumber ilmu dia terbahagi kepada dua. Ada sumber yang kita sebut sebagai sumber primer, sumber utama, primary sources. Dan ini adalah sumber ilmu dalam Islam yang tidak boleh ditolak, yang tidak boleh dinafikan. Wajib kita menerima dan wajib kita mengikuti, ya, panduan daripada ilmu primer, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala sumber sekunder ataupun sumber alternatif, sumber yang memperkukuhkan sumber primer ataupun sumber kedua yang kita rujuk sekiranya tidak ada dalam sumber utama. Ini yang kita sebut sebagai kata-kata pandangan ijtihad para ulama, ijma', qiyas, fatwa sahabat, amal ahli Madinah, masalih al-mursalah dan lain-lain. Ya, ada pelbagai kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama kita dalam menghasilkan satu-satu maklumat, satu-satu ilmu yang kalau tidak ada dalam sumber primer, maka kita boleh merujuk kepada sumber sekunder untuk digunakan dalam kehidupan kita. Ijma' adalah kata sepakat para ulama. Qiyas adalah pandangan ulama yang berasaskan kepada hukum yang ada di dalam sumber primer, Al-Quran dan Hadis. Fatwa sahabat, itu kata-kata pandangan sahabat. Selain daripada pandangan kata-kata Rasulullah, iaitu hadis ataupun sunnah, maka kata-kata sahabat juga boleh diterima pakai sebagai sumber ilmu, kerana sahabat ini adalah manusia yang dididik oleh sunnah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ahli Madinah juga dia dikira oleh setengah ulama kita sebagai sumber ilmu. Kalau nak merujuk kepada satu-satu penghukuman, ya, terhadap satu-satu perkara yang tidak ada dalam sejelas dalam Al-Quran dan Hadis, maka amalan ahli Madinah diambil kira sebagai yang terbaik untuk kita ikuti, untuk kita rujuk. Kerana ahli Madinah adalah rakyat, masyarakat yang dibangunkan, yang dididik dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara-perkara masalah mursalah, sadduz zara'i dan pelbagai lagi perkara-perkara yang kita boleh guna pakai untuk menghasilkan satu ilmu dan kita boleh jadikan dia sebagai sumber rujukan. Termasuk juga maklumat yang kita ambil daripada tamadun-tamadun lain. Tak ada salahnya untuk kita merujuk kepada sumber daripada tamadun selain daripada tamadun Islam, tetapi mestilah tidak bercanggah dengan sumber primer, sumber utama. Itu sumber yang kita tidak boleh ketepikan dan kita tidak boleh buat pilihan. Tapi sumber sekunder barangkali berlaku juga ikhtilaf antara satu-satu pandangan yang kita boleh rujuk dan kita boleh mengambil pilihan kita untuk memilih mana yang terbaik. Baik. Daripada mana kita merujuk ilmu-ilmu ataupun sumber maklumat tadi? Ini adalah beberapa contoh karya-karya ulama ataupun karya-karya sarjana Islam. Kita biasa merujuk kepada artikel-artikel yang ditulis dalam jurnal, buku-buku, kitab-kitab. Ya. Kita juga boleh merujuk pada institusi mufti, ulama. Ya. Pandangan ulama itu sendiri adalah salah satu daripada sumber ilmu dalam Islam. Universiti, perpustakaan, ensiklopedia, buku-buku jurnal, majalah, laman web, pangkalan data, bibliografi dan indeks. Kita ada, saya yakin, pelajar-pelajar dalam bidang pengurusan sains maklumat Islam, kita ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tertiary, kan? Itu adalah sumber-sumber contoh yang kita boleh rujuk. Tetapi semua sumber-sumber ini, sumber-sumber maklumat ini perlulah kita tapis agar maklumat yang kita ambil tadi dia selari dengan wahyu. Kefahaman dan kepakaran yang diyakini umum. Kalau kita merujuk ilmu muzik, kita perlulah merujuk kepada pakar muzik. Kalau kita merujuk kepada ilmu sains, maka kita merujuk kepada pakar sains. Sebab itu, dalam citation kita, bila kita buat citasi dalam penulisan akademik, kita perlu meletakkan authority. Siapa penulis yang kita rujuk. Penulis itu adalah authority. Authority yang faham, pakar dalam bidangnya dan
authority tersebut kalau dalam Islam perlulah daripada orang yang adil. Kalau authority tersebut adalah orang yang fasik, orang yang melakukan perkara-perkara maksiat, kita tak boleh mengambil sumber ilmu, sumber maklumat daripada mereka. Termasuklah hukum orang yang pernah disabitkan menipu, tidak boleh diambil kenyataan ataupun pengakuan dalam penghakiman. Sebab authority tersebut, orang yang membawa maklumat tersebut adalah orang yang tidak adil, orang yang fasik. Adil di sini bermaksud orang yang boleh dipercayai, orang yang tidak melakukan maksiat, orang yang tidak melakukan dosa besar, yang tak sabit kesalahan, tidak ada kesalahan dosa besar ataupun tidak berterusan dalam keadaan melakukan dosa. Orang ini dianggap orang yang tidak adil, dan sumber sama ada percakapan, penulisan mereka kita tak boleh pakai. Dan of course, penulisan, sumber ataupun rujukan yang kita pakai tadi adalah perkara yang tidak bercanggah dengan wahyu ataupun dengan sumber primer dalam Islam kita. Baiklah, sebelum kita menutup tajuk pertama untuk pengurusan maklumat Islam CTU 264 ini, kita dah faham tentang bagaimana maksud epistemologi yang menjadi sub kepada pengkajian ilmu falsafah dan apa dia maksud ilmu. Kita memahami sumber-sumber ilmu menurut Islam, ciri-ciri dalam kita menilai sesuatu sumber ilmu. Kemudian kita juga telah menyentuh tentang klasifikasi ilmu dan maklumat oleh pakar-pakar, oleh tokoh-tokoh ilmuwan dalam Islam. Kita juga telah meringkaskan bagaimana kita nak memahami pembahagian ataupun klasifikasi ilmu akli dan ilmu nakli, dan sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan perkembangan, dengan pemantapan, penambahbaikan yang dilakukan kemudian oleh pakar-pakar, oleh tokoh-tokoh pengurusan maklumat dalam menghasilkan klasifikasi ilmu dan maklumat yang diguna pakai dalam sains pengurusan maklumat hari ini. Kalau kita melihat kepada sejarah, Dewey itu sendiri pernah berguru, pernah belajar dengan Al-Farabi dalam pengkajian ilmu epistemologi, dan terhasil, kalau apa yang kita lihat di perpustakaan hari ini, kebanyakan perpustakaan menggunakan klasifikasi Dewey Decimal Classification, selain daripada Library Congress Classification. Dan cuba kita fikirkan, cuba kita tengok dalam isu yang berlaku pada hari ini, apa permasalahan masyarakat Islam hari ini. Bila dalam budaya pengurusan maklumat kita dalam kalangan ahli masyarakat, kita merujuk lebih banyak kepada sumber-sumber viral, sumber-sumber yang tidak sahih, kadang-kadang yang kita tidak tahu authority. Kita lebih memilih kepada elemen sentimentalism. Bila ada isu-isu sentimental, kita percaya dan kita bertindak dengan maklumat yang kita dapat tadi. Kadang-kala kita tidak merujuk kepada sumber yang betul, dan dalam praktis akademik kita diwajibkan untuk setiap rujukan kita mesti memerlukan kepada citasi ataupun citation, dan ini menyebabkan kita akan lebih terdidik, lebih terbimbing untuk mengguna pakai sumber maklumat yang lebih tepat, yang lebih autentik dan lebih autoritatif. Dan ini antara buku yang boleh dirujuk untuk kita lebih lanjut memahami, di samping buku teks, buku manual yang disediakan, untuk kita lebih memahami lebih terperinci tentang epistemologi Islam, sumber-sumber ilmu, ciri-ciri ilmu, maksud ilmu, klasifikasi ilmu, dan insya-Allah pada tajuk kedua akan datang kita akan sentuh tentang institusi-institusi Islam, institusi maklumat dalam Islam yang wujud dalam sejarah tamadun Islam kita, yang mencerminkan betapa Islam ini sangat mementingkan ilmu dan maklumat. Kita juga akan mengenali tokoh-tokoh maklumat Islam yang lebih dekat, Al-Farabi, Al-Kindi,
Al-Ghazali. InsyaAllah kita mengenali mereka lebih dekat, sumbangan-sumbangan mereka dalam ketokohan mereka dalam sains maklumat Islam ataupun pengurusan ilmu. InsyaAllah untuk tajuk pertama, kita mengharapkan kita faham epistemologi Islam sebagai asas untuk kita memahami tajuk-tajuk berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.